أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kekuatan, nyawa, dan masih lagi memanjangkan umur kita, dan masih menghidupkan kita di atas dunia ini untuk kita memperbanyakkan amal dan bertaubat kepada Allah dan kembali dan bermuhasabah atas kesilapan kita. Alhamdulillah, bersempena kita duduk di rumah sekarang ini, tidak boleh keluar di rumah, maka marilah sama-sama kita menyucikan hati kita dengan memahami ilmu tasawuf, untuk kita menyucikan hati kita dan mengenal apakah sifat-sifat dan tanda-tanda seseorang yang bertasawuf, iaitu yang beramal dan menyucikan hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama sekali kita kena faham at-tasawuf ini apakah maknanya. Maka kita terus kepada makna istilah yang diletakkan oleh para ulama, di antaranya yang diletakkan oleh guru kita yang mulia Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafidh di dalam buku beliau Mahiyatut Tasawuf wa Simatu Ahlihi, iaitu pemahaman tentang tasawuf dan tanda-tanda ahli tasawuf. Baik, yang pertama sekali, apa makna tasawuf? At-tasawuf iaitu husnul amal wal ittisafi bimuqtada khitabil haqqi subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam dhawqan wa tahaqquqan. Makna tasawuf iaitu amalan yang baik, husnul amal, iaitu amalan yang baik dan sentiasa memperbaiki amalannya dan bersifat dengan kehendak dan tuntutan daripada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam hal keadaan mereka mengikut amalan itu, mengikut perintah itu, ataupun beramal dengan kehendak Allah dan Rasul itu dalam keadaan dhawqan wa tahaqquqan, itu dalam keadaan dia merasai kelazatannya dan melakukannya dalam keadaan sebenarnya, yang membawa maksud iaitu merealisasikan apa yang diamalkan, memahami dan juga melakukannya dengan jujur dan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dhawqan wa tahaqquqan, yang membawa maksud iaitu al-irtiqa'u min ilmi al-yaqin ila 'ain al-yaqin wa haqq al-yaqin, iaitu proses seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah dalam menyucikan hatinya dengan melatih hatinya itu mendapatkan ilmu yang yakin dan berusaha untuk meningkatkannya kepada ainul yaqin dan mempertingkatkan kepada haqqul yaqin, yang membawa maksud mereka itu berusaha menaiki tangga Islam dan iman untuk mencapai peringkat-peringkat pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringkat kasih mahabbah yang pure, yang suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga membawa maksud husnul ittiba', iaitu sebaik-baik ikutan, iaitu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan
akhirnya mendapat hasilnya daripada yang dia nak capai, iaitu kasih Allah Subhanahu wa taala, iaitu mahabbatullahi azza wa jalla. Maka seseorang yang hendak menyucikan hatinya perlu memahami dan ingin bertasawuf dan seterusnya sampai ke peringkat yang dipanggil sufi, mereka kena berusaha melakukan amalan sebaik-baiknya dan juga bersifat dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam keadaan dia berusaha itu sehingga dia merasakan kelazatannya dalam mengikut apa yang Allah dan Rasul perintahkan dan apa yang Allah dan Rasul nak. Dia merasa gembira, merasa lazat dalam berzikir, dalam beramal, dalam mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam melakukan perkara-perkara yang Allah suka dan Rasul suka. Wa tahaqquqan, dan dia merealisasikan perkara tersebut dalam kehidupannya dan melakukannya secara jujur hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu, bila kita panggil seseorang itu sufi, apakah maksud bila kita panggil seorang itu sufi? Iaitu sesiapa yang sampai kepada peringkat iaitu dia melakukan amalan itu sebaik-baiknya dan dia bersifat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya secara merasai kelazatannya dan merealisasikan dalam kehidupannya, dan dilakukannya itu semata-mata kerana hendak mencapai kasih sayang Allah, jujur kerana hendakkan Allah dan Rasulnya, maka ianya dipanggil seorang yang sufi. Dalam keadaan dia yakin, iaitu mula-mula dengan ilmu yakin, iaitu dengan menuntut ilmu dan meyakini dia kepada ilmu yang dipelajarinya, dan kemudiannya naik kepada ainul yaqin dan haqqul yaqin. Maka disebutkan oleh para ulama, fala yusamma sufiyan illa man wasala ila rutbati ainil yaqin. Tidak dinamakan seorang itu seorang yang suci hatinya kecuali bila dia sudah sampai kepada martabat yang dipanggil ainul yaqin, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kau menyembah Allah atau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Dan sekiranya kita tidak mampu yang demikian, maka yakinlah bahawa Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang melihat kita. Maka ainul yaqin, seseorang itu bila melakukan, dia merasakan bahawa dia seolah-olah melihat Allah. Apa maksud seolah-olah? Maka kita tidak boleh memberikan contoh kepada Allah, tetapi apa yang kita beri di sini untuk mendekatkan faham kita. Maka kadang-kadang kita, bila seseorang itu ketika mana mereka itu macam kita bermula dengan ilmu yaqin, yang mana contohnya kita masa kecil-kecil di Malaysia ini, orang Melayu biasanya, iaitu selalu ditakut-takutkan dengan hantu, dengan pontianak. Maka kita bila pergi ke tanah kubur di waktu tengah malam, maka kita akan merasakan ketakutan. Kenapa kita takut sedangkan kita tidak nampak hantu? Ini yang orang panggil seolah-olah. Sebab dengan ilmu yang yakin, kita yakin kerana sentiasa diberikan kepada kita tentang sifat-sifat hantu, tentang berbagai-bagai perkara tentang hantu, sehingga kita sampai kepada yakinnya, ilmu yang yakin dengan hantu-hantu itu. Maka akhirnya kita sampai ke tahap seolah-olah nampak hantu. Kerana itu bila kita bersendirian di tengah malam, sedangkan kita tidak nampak hantu, yang kita nampak pokok, yang kita nampak kegelapan, yang kita nampak semak, tetapi kita dalam keadaan takut. Sebab seolah-olah. Maka kenapa kita tidak dapat seolah-olah menampak Allah ketika kita beribadah?
Kerana kita tidak ditanamkan dengan ilmu-ilmu tentang Allah. Tidak selalu kerap diberikan tentang sifat-sifat Allah. Tidak banyak ceritakan kepada kita tentang kehebatan Allah. Tentang kekuasaan dia. Tentang mengenal dia. Kerana itu kita bila tidak kenal Allah, kita tidak ada ilmu yang jelas tentang Allah. Tidak ada ilmu yang yakin tentang Allah. Kerana tidak diberitahu kepada kita. Bahkan kita tidak usaha untuk mengetahuinya. Tidak untuk mengenalnya. Maka ketika itu kita tidak dapat seolah-olah bila kita beribadah itu merasakan kewujudannya Allah Subhanahu wa taala. Kan itu Nabi pesan pada kita, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya kita ini tidak dapat mampu demikian, maka tanamkan dalam hati kita seolah-olah kita merasakan Allah sedang melihat kita. Maka seseorang yang dapat demikian, maka mudahnya dia menjadi seorang yang sufi, yang suci hatinya kepada Allah, kerana hatinya penuh dengan memikirkan kebesaran Allah, dengan memikirkan kekuasaan Allah dan sifat-sifat dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita usaha itu, memberi taufik kepada kita untuk mencapainya. Lebih-lebih kita sekarang ini di akhir zaman, berbagai ujian, dan sekarang ini kita diuji dengan bala. Allahu Akbar. Satu yang kita risau, kerana apabila kita berhimpun lebih saja daripada 40 orang, maka di dalam 40 orang tu ada seorang wali, yang mana bila kita berhimpun demikian memohon doa pada Allah, maka Allah mengabulkan doa kita dengan sebab orang yang soleh ada di dalam itu. Sebab sebab adanya kekasih Allah di dalam perhimpunan kita. Tetapi sekarang ini kita tidak dapat berhimpun. Bahkan sembahyang Jumaat pun kita tidak dapat. Maka Allah minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar ampunkan dosa kita, dapat beri kita peluang balik supaya kita dapat duduk bersama mereka dan dapat duduk berhimpun beramai dalam berdoa kepada Allah. Maka ini ujian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Allah nak tengok siapakah di kalangan kita yang benar-benar beriman kepada Allah, yang berusaha untuk menyucikan hatinya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat, dengan usaha kita, maka Allah memandang. Dan mereka-mereka yang ada di sini, para ulama, usaha para ulama, dan juga orang-orang yang nak menuntut ilmu, maka Allah merahmati kita dan memberi peluang kepada kita untuk berhimpun kembali. Kerana itu, bagaimana pula orang yang dalam perjalanan untuk sampai kepada sufi? Mungkin seseorang itu dia mengikut orang-orang sufi ini, mengikut orang-orang yang menyucikan hati ini, dan menjadikan mereka itu pemimpin kepada diri mereka, iaitu orang-orang yang sedang berusaha di jalan, dan menjadikan orang-orang sufi itu pemimpin mereka, orang-orang yang menyucikan hati itu pemimpin mereka, dan berusaha untuk menyucikan hati mereka, tetapi masih belum sampai kepada zauqan, iaitu merasa lazat, dan juga mereka tidak dapat merealisasikan secara istiqamah dalam diri mereka, dan belum sampai kepada martabat ainul yaqin. Lebih-lebih lagi hakul yaqin, bahkan ilmu yang yakin pun mereka belum sampai, tapi mereka usaha dan mereka menjadikan orang-orang ini sebagai pemimpin mereka. Maka orang-orang ini dipanggil mutasawwif. Tidak dipanggil sufi, tapi dipanggil mutasawwif, iaitu orang-orang yang sedang menyucikan hati mereka. Dan ada golongan yang ketiga, iaitu orang yang mengikut mereka, menjadikan mereka itu pemimpin dan panduan mereka, tetapi masih tidak sempurna usaha mereka. Maknanya tidak bersungguh itu, sekejap bersungguh, sekejap tidak bersungguh, tapi hendak bersama mereka, hendak mengikuti mereka, tapi masih lagi tidak, orang panggil kesungguhan itu tidak sempurna. Tapi nak mengikut mereka dan berjalan di jalan mereka, maka orang-orang ini tidak dipanggil mutasawwif, iaitu pada marhalah mutasyabbih bihim, iaitu orang-orang yang menyerupai kepada jalan orang-orang yang sedang berusaha menjalan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka walau bagaimanapun orang yang begini masih lagi diberikan bisyarah oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabdanya, qala Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang cuba menyerupai sesuatu kaum, maka dia dikira daripada kaum itu. Allah melihatnya sebagai daripada golongan kaum itu. Maka mudah-mudahan mungkin ada di kalangan kita yang ada keinginan
tetapi usaha mereka itu masih tidak sempurna. Sekejap semangat, sekejap tidak, sekejap berusaha, sekejap lemah, sekejap rasa kuat, sekejap rasa lemah. Tapi ada usaha juga, maka sekurang-kurangnya dimasuk dalam golongan menyerupai. Tetapi jangan berhenti setakat itu. Mudah-mudahan kita meningkat daripada mutasyabbih kepada mutasawwif, dan mudah-mudahan sebelum kita menghembuskan nafas kita, Allah memberikan kita menjadi seorang yang sufi, iaitu yang membawa maksud orang yang suci hatinya, yang jujur kepada Allah, yang betul-betul bersemangat dalam beramal dan mengikut kehendak Allah dan Rasulnya secara merasai kelazatannya dan merealisasikan dalam dirinya, dan jujur dia dalam melakukan itu hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul untuk kita berusaha, maka usahalah yang terbaik. Mudah-mudahan Allah memberkati kita insya-Allah untuk pengisian kita, dan insya-Allah di masa akan datang kita akan menyebut tentang tanda-tanda ataupun apakah tanda-tanda sebagai seorang itu adalah orang yang hendak menyucikan hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya menjadi seorang yang sufi. Apakah tanda-tanda bagi seorang yang sufi? Insya-Allah wallahu taala alam. Mudah-mudahan antum semua diberkati Allah, dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar beri peluang kepada kita, mengembalikan kita dapat bersemayang jemaah di masjid, khususnya semayang Jumaat. Dan ini kita dah hampir Ramadan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang pada kita untuk berhimpun kembali. Banyakkan berdoa, banyakkan berzikir kepada Allah. Abu Yasru antum semua, marilah kita sama-sama bertaubat pada Allah. Mohon pada Allah, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'afu minkum.